Hi guys, Amber Amir Mayang daripada Mayang Studio. Hari ni Amber nak share tentang peluang macam mana nak jadi graphic designer di Kuala Terengganu. Soalan pertama, macam mana nak jadi graphic designer di Kuala Terengganu? First, of course, mana kita buat apa-apa pun, kita perlukan ilmu. First, ilmu sangat penting. Sebab kalau kita tak ada ilmu, macam mana kita nak buat kan? Satu benda, tak ada ilmu nanti kita jadi macam orang kata, tak bertanya, sesat jalan. Dia lebih kurang juga. Kalau kita tak ada ilmu, macam mana nak pergi ke satu tempat tu, nanti kita sesat. So, first, dapatkan ilmu dulu. Ilmu macam mana? Kita kena tahu macam mana nak deal dengan klien, macam mana nak gunakan satu tools ataupun satu software dan untuk menghasilkan daripada input jadi output. Sebagai satu contoh, klien ada bagi tahu dia nak macam ni. And then kalau kita tak ada ilmu macam mana nak memahami apa yang maksud yang klien maksudkan, kemungkinan nanti kita akan buat suatu benda yang lain. Contoh, klien nak A tapi kita buat B. Yang paling bagus adalah kita dapatkan ilmu, proper education. Contohnya pergi kelas ataupun kita masuk dalam college ke, masuk universiti untuk dapatkan diploma ataupun degree lah dalam graphic design ni. Itu yang paling bagus. Sebab bila kita dapat proper education, nanti kita akan belajar tentang fundamental, tentang macam mana yang kita perlukan, apa ilmu yang kita perlukan untuk menjadi graphic designer yang bagus. Tak dinafikan ada yang di luar sana tu dia orang belajar sendiri. Macam mana dia orang boleh belajar sendiri tanpa dapat proper education? Untuk orang ni biasanya dia orang memang talented lah. Dia orang tahu macam mana nak menggunakan tools. Contoh tools yang graphic designer pakai adalah Photoshop ataupun Illustrator. Kadang-kadang ada yang pakai dua-dua. Paling bagus pakai dua-dua lah. Alright. Sebab dua software ni dia menghasilkan purpose yang berbeza tapi ada kaitan. Soalan kedua, boleh ke buat duit sebagai graphic designer di Terengganu ni? Jawapannya, boleh. Actually, sebagai graphic designer ni, dia special sikit. Sebab korang duduklah kat mana-mana pun, duduk kat kampung ke, duduk kat bandar ke, duduk kat luar negara pun, actually korang boleh still buat kerja. Korang perlukan PC ataupun laptop yang membolehkan korang untuk akses kepada software Photoshop ataupun Illustrator. Ada certain graphic designer dia tak pakai Adobe series punya software macam Photoshop ataupun Illustrator tu, dia orang pakai Affinity Serif. Ni tools benda lain lah yang korang boleh pakai selain daripada pakai Adobe. So bila korang ada ni, korang ada akses untuk buat perisian lah. And then korang ni membolehkan korang untuk dapatkan job and then buat duit. Untuk marketkan tu different story. Korang perlukan juga kemahiran untuk marketkan diri korang, servis korang untuk ke pasaran lah. Apakah cabaran menjadi graphic designer di Kuala Terengganu? First, memang daripada dulu lagi lah tentang rate harga. Ada orang letak harga macam ni, ada orang letak harga macam ni. Kenapa jadi macam ni? Biasanya dia orang sebab tak dapat proper education. Yang dapat proper education, dia orang akan letak harga macam ni disebabkan oleh dia orang tahu cost yang dia orang dah keluarkan and apa value kerja dia orang. And untuk orang yang baru jam dalam bidang ni and then dia orang rasa just guna instant, dia orang bukan pakai software professional, dia orang pakai instant software and then tekan-tekan dah siap. So dia orang akan letak harga macam ni. And ada juga orang yang baru jam and dia ada skill untuk buat mengendalikan software tu. So dia orang guna tapi dia orang tak tahu harga market. So dia orang letak, dia orang probability untuk dia orang letak harga macam ni, bukan dekat atas. So benda ni kacau harga market lah. Benda ni boleh menjadikan satu masalah kepada industri ni juga. Sebab orang akan pandang graphic designer ni sebagai benda yang murah and orang tak appreciate sangat lah.
Sedangkan graphic designer ni kalau dekat luar, especially luar negara lah, dia bukan murah. Dekat Malaysia ni especially dekat Pantai Timur, rate harga memang kacau habis lah. Apakah kesilapan yang perlu dielakkan kalau nak jadi graphic designer di Kuala Terengganu? Okey, kesilapan yang perlu dielakkan lah. Okey, bila anda jump dalam dunia graphic designer, especially di Kuala Terengganu, jangan compete harga dengan orang lain. Cuba study value and study market price. Okay, so bila kita dah tahu value and then kita dah tahu harga market, barulah kita boleh masuklah dalam ni, baru kita boleh marketkan bisnes kita. Okay, ada designer-designer yang sedia ada, ataupun mungkinlah designer baru, dia orang banyak buat silap. Even masa mula-mula pun ada buat banyak silap jugalah. 3 tahun pertama silap dengan letak harga terlalu rendah. Okay, bila letak harga terlalu rendah, kita penat. Kita penat sebab kita dah habiskan masa yang banyak untuk menghasilkan satu benda tu. Yang kena reject, kena buat balik tu lain cerita lah. Tu cerita lain. Tu satu masalah juga. So kita kenalah buat suatu benda tu and then letak harga biar kena dengan value and biar kena dengan waktu yang kita spend. Kalau kita spend waktu 5 hari, takkanlah kita nak letak harga macam ni kan. So kenalah letak harga yang setimpal. Apakah tips yang boleh dikongsikan? Okay, tips yang boleh dikongsikan. First, yang paling penting adalah jaga time management. Okay, bila kita buat graphic designer, kita just bukan buat grafik saja. Okay, kita juga ada bahagian management. Contohnya bila satu projek tu kita perlukan buat and then timeline dia ataupun tempoh masa yang perlu disiapkan adalah katakan 1 minggu. So macam mana kita nak settlekan 1 minggu? Kadang-kadang ada yang 3 hari, kadang-kadang ada yang 1 hari, depends pada projek. So macam mana kita nak bagi masa kita dan waktu kerja kita selari, supaya tak adalah orang kata lambat deliver ke. Okay, so benda ni kita kena mahir jugalah. Okay, sebab kita kena prepare. Kadang-kadang kalau kita sakit, benda ni akan extend. Tapi macam mana nak pastikan kerja tu mesti jalan. Okay, antara tips dia boleh kita buat sikit-sikit dulu. Pastikan asalkan jalan je. Yang kedua, kalau benda ni jadi, mungkin kita boleh delegate ataupun kita bagi dekat orang lain untuk settlekan job kita tu. Okay, pastikan priority first untuk deadline lah. Tips kedua, sebagai graphic designer, kita perlu juga jaga kesihatan kita lah. Kena jaga kesihatan. Benda tu penting sebab orang kata badan kita ni, mata kita ni mesti nak pakai lama, nak cari duit kan. So bila kita buat design, biasanya kita akan spend masa yang banyak sangat dekat depan skrin lah. Kita buat research, kita buat design tu sendiri, and then buat proposal, buat presentation. So benda ni akan memenatkan dan meletihkan badan kita. So take a good rest. Pastikan tidur cukup, rehat yang cukup. Kalau memerlukan kerja berpanjangan, pastikan ada gap untuk kita berehat. Pengalaman paling manis sebagai graphic designer. Pengalaman paling manis adalah bila kita buat satu projek tu. Alright, kita dah settlekan satu projek, and then bila benda tu dah di implement ataupun kita katakan kita buat satu design untuk buku, and then buku tu dijual, dah diterbitkan, dah di print, and then bila kita dapat tu macam wow, ni benda yang kita dah buat, and then betul-betul kita boleh pegang benda tu. Bukan dekat sini je, dekat pasaran pun dah ada. Contoh bila kita buat satu design tu, and then klien print, buat banner ataupun buat billboard ke, and then bila kita tengok dekat tepi jalan, wah,
Ni rasa macam bangga gila lah. Tu antara pengalaman yang manis lah. So pengalaman yang pahit pula bila kita buat design and then kena reject and then reject and reject. And yang paling pahit actually bila kita dah bersengkang mata buat kerja, dah habis beberapa jam, beberapa hari buat kerja, and then klien lagi. So kenapa jadi macam ni? Kemungkinan disebabkan oleh kita tak ada hitam putih ataupun kita tak ada agreement yang betul-betul lah. Just by mulut je, and then kita tak ambil deposit ke, and then klien boleh lagi macam tu je. So benda ni kena take note lah. Designer yang baru kat sana ataupun designer yang lama dah tapi still ada masalah yang sama, deposit sangat penting. Okay, nasihat yang boleh dibagi. Okay, nasihat yang nak share dekat korang. Sebelum start, korang kena ada ilmu dulu. Okay, and then pastikan ada teman ataupun korang ada mentor ke, ada guru ke yang korang boleh follow. Kadang-kadang kalau tak ada secara fizikal depan-depan kita pun, at least kita tengok dekat sekarang zaman sosial media kan. Boleh tengok kat YouTube, boleh tengok dekat Instagram, Facebook ataupun mana sosial media yang korang biasa pakai. So gunakan benda ni untuk korang cari identiti sendiri. Sebab identiti sendiri ni dia akan create masa ke semasa lah. Tapi sebelum kita boleh create, pastikan kita nak tiru orang pun tak apa, just jangan tiru 100%. Kita gunakan juga kita punya style ataupun idea kita sendiri, masukkan sendiri. Masukkan, combine lah design tu, and then InsyaAllah bila kita dah biasa nanti, kita akan, benda tu akan jadi style kita sendiri. Kita akan nampak direction kita sendiri. Kita nak lah bila orang tengok design kita tu, orang tahu okay, ni Amir Mayang buat ni, ataupun ni Mamat ni lah buat. Orang tengok sekali pun orang dah tahu, sebab kita ada style kita sendiri. Buat tu kena ada ilmu lah. Of course kena ada ilmu dulu, baru perjalanan ataupun flow kita buat tu akan smooth lah. Dia akan jadi cantik je. Kekurangan sebab kesilapan memang akan ada juga. Kita buat apa-apa pun kesilapan, kita takkan lagi daripada kesilapan. Tapi macam mana kita nak kurangkan kesilapan tu, itu yang penting. Okay, untuk penonton yang memerlukan graphic design ataupun memerlukan design-design lah untuk produk ke servis ke, boleh menghubungi Facebook Mayang Studio. Boleh tengok dekat Facebook, just type je Mayang Studio. Dekat situ ada nombor kontak, and then ada juga design-design. Boleh tengok design hasil kerja yang Mayang Studio buat. And tak lupa juga, pastikan korang stay tune untuk tengok rancangan ni, sebab nanti akan ada lagi sharing-sharing yang menarik, input-input yang berguna yang korang boleh dapatkan daripada sini. So make sure korang stay tune and selamat belajar.